أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahman, inayah dan hidayahnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang melimpah ruah, khususnya nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita dapat menghadirkan diri ke surau untuk menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Sebenarnya kita duduk mengisi ruang masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa pengajian kita berkaitan dengan kisah para sahabat, di mana kita masih lagi menceritakan tentang kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Cuma malam ni saya nak kongsi seperti mana yang saya nyatakan pada bulan lepas, iaitu berkaitan dengan Syiah. Kalau bulan lepas saya kongsikan berkaitan dengan Khawarij yang mula muncul selepas peristiwa Majlis Tahkim. Dan Syiah pun sebenarnya golongannya ataupun orang-orang yang berfahaman dengan Syiah itu sudah pun wujud. Cuma nama Syiah itu belum ada lagi di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini cuma saya kongsikan secara ringkas tentang sejarah kemunculan golongan Syiah ini. Di mana kalau kita lihat, ianya bukanlah wujud di zaman Nabi SAW ataupun sebelumnya. Malah di zaman Sayyidina Ali pun nama kumpulan Syiah ini pun belum wujud lagi. Yang ada kalau kita lihat di zaman Nabi SAW dikenali dengan golongan Muhajirin, golongan Ansar, Aus, Khazraj dan sebahagiannya lah, seperti mana yang telah tercatat dalam sejarah ataupun di dalam sirah. Dan tidak ada langsung bukti yang menunjukkan bahawa wujud satu fahaman ataupun kumpulan yang dinamakan sebagai Syiah ketika itu. Di zaman sahabat pun tak ada lagi, apatah lagi di zaman Nabi SAW. Dan kalau kita lihat dari sudut pandangan golongan Syiah, mereka menyatakan bahawa Syiah itu adalah bermakna pengikut ataupun penyokong ataupun pencinta yang merujuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Ahlul Bait. Berarti kalau dilihat menurut seorang ulama Syiah yang bernama Fairuz Abadi dalam Kamus Al-Lughah, iaitu pada kalimah Syiah, ia menyatakan bahawa Syiah umumnya berarti setiap orang yang mengakui kepimpinan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Itu makna Syiah menurut ulama Syiah. Dan kalau kita lihat daripada mana datangnya ataupun daripada mana penggunaan perkataan Syiah ini diambil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dari sudut bahasa Syiah itu bermakna pengikut, penyokong. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran,
Antaranya disebut di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-83. Wa inna min syi'atihi li Ibrahim, kan? Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk syiahnya, maksudnya termasuk pengikutnya, pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah bersama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Jadi disebut situ syi'atihi, syiah, kan, pengikut. Dan kalau kita lihat di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-15 pun Allah Ta'ala menyatakan haza min syi'atihi wa haza min aduh. Ini adalah golongan dari syiahnya, maksud pengikutnya, dan juga orang ini adalah dari musuhnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam dua ayat saya bacakan tadi, ada disebut tentang syiah, tapi bukanlah merujuk kepada golongan syiah yang seperti mana hari ini kita faham. Di mana kalau kita lihat hari ini Syiah sangat banyak pecahannya. Ada yang mengatakan tak kurang ada 200 pecahan daripada Syiah. Kalau kita lihat majoriti umat Islam yang ada di dunia ini adalah berpegang pada fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Majoriti, kan, sebahagian besar adalah mengikut fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah hanya terpecah pada 4 mazhab saja. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Tapi Syiah, golongan Syiah merupakan golongan minoriti di kalangan umat Islam. Tapi lihat mereka terbahagi atau terpecah kepada lebih 200 kumpulan. Kan, 200 kumpulan, macam-macam lah. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Isna Asy'ariyah, kan, macam-macam. Malah ada yang mengatakan ada satu nama Syiah tu Syiah Syaitaniyah. Syiah Syaitaniyah, kan. Syaitan pun terkejut bila masa dia masuk Syiah, kan, nak menunjukkan betapa Syiah ni memang sangat banyak dia punya kumpulan dia. Dia tak puas hati je dia buat lagi Syiah. Kan, dia tak puas hati je dia buat lagi Syiah. Sebab itu akhirnya banyak sangat Syiah-Syiah ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tapi apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, walaupun ada penggunaan ataupun istilah Syiah, tapi itu bukan merujuk kepada Syiah, kumpulan Syiah yang ada hari ini ataupun kumpulan Syiah yang wujud sesudah kesyahidan Sayyidina Husin di Karbala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Syiah ini memang dia suka mengeksploitasi ataupun mengambil kesempatan lebih-lebih lagi terhadap ayat Al-Quran untuk kepentingan kumpulannya. Jadi mereka mendakwa nama kumpulan mereka itu ada dalam Al-Quran. Contohnya di bawah ayat tadi, Syiah. Jadi mereka menyatakan mereka adalah kumpulan yang benar sebab ada disebut di dalam Al-Quran. Sedangkan ayat itu langsung tidak menyentuh tentang kumpulan Syiah yang ada hari ini. Kan, yang dimaksudkan Syiah itu sekarang menjadi pengikut secara umum, bukannya disebut secara khusus. Kan, baik. Saya baca tentang dakwaan golongan Syiah berkaitan ayat Al-Quran di dalam surah An-Naba ayat yang terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Antara gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Ali adalah Abu Turab. Dan ini adalah gelaran yang paling disukai oleh Sayyidina Ali, sebab yang memberikan gelaran itu adalah Nabi sendiri. Satu ketika Nabi cari Sayyidina Ali di rumahnya namun tiada, dan Sayyidatina Fatimah menyatakan bahawa berlaku sesuatu antaranya dengan Sayyidina Ali. Lalu menyebabkan Sayyidina Ali pun keluar daripada rumah tanpa memberitahu kepada Fatimah ke mana ia nak pergi. Lalu Nabi pun cari dan didapati ada di dalam masjid. Dan ketika itu dikatakan Sayyidina Ali sedang berbaring dan selendangnya yang biasa diletakkan di bahu jatuh ke tanah. Maka Nabi pun menghampiri Sayyidina Ali lalu mengambil selendang Sayyidina Ali yang dah jatuh di tanah tadi sambil menggosoknya, membersihkannya. Dan Nabi pun memanggil Sayyidina Ali, bangunlah wahai Abu Turab.
Nabi mengejutkan Saidina Ali, bangunlah wahai Abu Turab. Jadi antara gelaran yang diberikan kepada Saidina Ali adalah Abu Turab. Tapi fahaman golongan Syiah pula berdasarkan ayat di dalam surah An-Naba tadi, ayat yang terakhir, ayat 40 berapa tak ingat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan akan berkata orang yang kafir di hari akhirat nanti, aduhai, dia rasa menyesal, kenapalah dulu aku tidak menjadi tanah. Mereka maksudkan ayat itu yang dikatakan sebagai al-kafir adalah merujuk kepada orang-orang yang tidak menjadi pengikut Saidina Ali, yang tidak menjadi pengikut kepada kumpulan Syiah. Mereka di hari akhirat nanti kelak akan menyesal, ya laitani kuntu turaba, sebab tidak menjadi turaba, tidak menjadi pengikut kepada Nabi, pengikut kepada Saidina Ali. Itu pegangan atau fahaman golongan Syiah. Sedangkan ayat itu menceritakan tentang penyesalan yang akan berlaku nanti ke atas iblis. Wa yaqulul kafir, kafir yang masukkan situ adalah iblis, menyesal kerana tidak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak seperti mana yang dilakukan oleh manusia yang diciptakan asalnya daripada tanah. Nampak penyelewengan tafsiran yang dilakukan oleh golongan Syiah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang menjadi pendapat secara umum bila dikatakan Syiah, Syiah itu adalah kumpulan yang menyokong Saidina Ali bin Abi Thalib. Lebih lagi dalam perselisihan ataupun pertelingkahannya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan saya ada cerita baru ni kan. Namun walaupun dikatakan sinonim, Syiah adalah menjadi penyokong ataupun pengikut kepada Saidina Ali bin Abi Thalib. Namun ianya bukanlah bermakna pengikut Saidina Ali itu adalah Syiah, manakala pengikut Muawiyah pula adalah Sunni. Tak. Bahkan kalau kita lihat, ramai ahli Sunni berkeyakinan bahawa perselisihan yang berlaku di antara dua sahabat Nabi SAW ini kebenarannya adalah lebih memihak kepada Saidina Ali berbanding dengan Muawiyah. Jadi walaupun pengikut Saidina Ali ketika itu dikatakan lebih memihak kepada Saidina Ali dan dikatakan pihak yang benar, tapi bukanlah terus dikatakan sebagai Syiah, kan? Sebab Syiah, nama Syiah itu sebenarnya belum wujud lagi. Sebab Syiah ini namanya itu wujud, mula timbul, mula digunakan sesudah kesyahidan Saidina Husain, di mana Saidina Husain tidak mengiktiraf Khalifah Yazid bin Muawiyah. Itu panjanglah ceritanya, kan? Dan apabila Saidina Husain dibunuh dengan kejam di Karbala tahun 61 Hijrah, lalu mereka inilah kononnya bersimpati, bersedih di atas kematian Saidina Husain. Tapi yang sebenarnya merekalah yang berpakat untuk membunuh Saidina Husain. Tapi akhirnya tuduhan yang membunuh itu dilemparkan kepada pihak yang lain. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun namanya itu timbul ataupun digunakan lama, maknanya sesudah tahun yang ke-61 Hijrah, Saidina Ali menaiki tahta sebagai khalifah sekitar tahun 36 Hijrah. Mana lama lagi tu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, namun fahamannya itu sudah pun wujud. Fahaman Syiah walaupun namanya belum lagi wujud, tapi fahamannya orang-orang yang mendokongnya itu sudah pun wujud. Malah ianya telah pun mula wujud di zaman Saidina Osman sebagai khalifah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita imbas balik bila mana Saidina Omar wafat kerana dibunuh, yang membunuhnya adalah Abu Lu'lu'.
Al-Farisi, orang Parsi, kan? Di mana Abu Lu'lu' ini menyimpan perasaan dendam terhadap Saidina Umar, kerana Saidina Umar berjaya menjatuhkan kerajaan Parsi. Lalu dia pun dia katakan memeluk Islam dan menjadi hamba, lalu berbakti berkhidmat kepada Saidina Umar. Namun akhirnya dia mengambil kesempatan di atas Saidina Umar pernah dia minta untuk menentukan tentang apa yang disebut sebagai cukai yang perlu diberikan kepada majikan. Dia menuntut supaya diberikan cukai yang banyak, tapi Saidina Umar enggan melayan permintaannya. Maka itu menyebabkan Abu Lu'lu' semakin marah dan akhirnya merancang untuk membunuh Saidina Umar. Dan akhirnya Abu Lu'lu' berjaya membunuh Saidina Umar ketika Saidina Umar hendak menjadi imam menunaikan solat subuh. Dan pembunuhan itu dilakukan dengan begitu kejam sekali, di mana Abu Lu'lu' terus datang ke depan dan menikam perut Saidina Umar, dan dikatakan sebanyak 6 kali dengan menggunakan pisau yang bermata dua. Dan selepas daripada itu, bila ada orang ramai di kalangan sahabat nak menangkapnya, maka dia cuba untuk melarikan diri dan sempat menikam sahabat-sahabat seramai 12 atau 13 orang, dan sebagainya juga turut terbunuh. Akhirnya bila berjaya Abu Lu'lu' ini ditangkap dan dia pun membunuh diri. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun dia orang Parsi, tapi asalnya dia daripada Iran sekarang ni. Dan orang-orang Syiah sangat mengagungkan Abu Lu'lu' ini, kan? Dan kuburnya ada di Iran, kan? Dan Abu Lu'lu' ini digelar oleh orang-orang Syiah sebagai Baba Syuja'uddin. Baba Syuja'uddin, bapa Syuja' yang sangat berani dalam agama, kan? Orang-orang Syiah menggelar Abu Lu'lu' yang bertanggungjawab membunuh Saidina Umar sebagai Baba Syuja'uddin. Maknanya mereka sangat gembira dengan pembunuhan Saidina Osman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu' sehingga memberikan gelaran sebegitu sekali. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Saidina Osman menaiki tahta jawatan khalifah, dengan kebijaksanaan Saidina Osman dapat mententeramkan keadaan umat Islam ketika itu, dan akhirnya keadaan kembali menjadi aman, dan ramailah orang-orang ajam, maksudnya orang bukan Arab, yang masuk ke dalam agama Islam. Maka ada seorang yang asalnya dia adalah Yahudi dan mengaku memeluk Islam, yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia orang Yaman. Orang Yaman kemudian mengaku masuk Islam. Tapi dia masuk Islam kemudian datang ke Madinah kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Bukannya dia masuk Islam bersungguh-sungguh nak mengamalkan Islam, nak menjadi Muslim yang sejati, tetapi kerana ada kepentingan-kepentingan diri. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia mengharapkan agar Khalifah Saidina Osman memberikan penghormatan kepadanya dengan memberikan jawatan atau kedudukan yang tertinggi dalam kerajaan. Dia sanggup datang daripada Yaman pergi ke Madinah, berjumpa dengan Khalifah, menyatakan keislamannya, dengan harapan mudah-mudahan Saidina Osman yang ketika itu sebagai Khalifah akan memberikan jawatan kepadanya. Malah dia sendiri meminta kepada Saidina Osman agar diberikan jawatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lalu Saidina Osman pun telah menolak permintaannya dan berkata, aku hanyalah pelayan umat. Aku diangkat menjadi khalifah bukan atas keinginan aku, tetapi kesepakatan umat Islam. Tuan-tuan kalau ingat lagi cara Saidina Osman dilantik, sebelum Saidina Umar wafat, Saidina Umar asalnya sempat menamakan 6 orang sahabat, kan? 6 orang sahabat. Tapi dipendekkan cerita, 4 orang tarik diri, tinggallah 2,
iaitu Sayyidina Osman dan juga Sayyidina Ali. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi hakim. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas juga asalnya adalah calon, tapi dia akhirnya menarik diri dan dia menawarkan diri untuk menjadi hakim, untuk bertanya kepada orang ramai di kalangan dua orang ni siapakah yang paling layak untuk menjadi khalifah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun menjalankan tinjauan, kaji selidik, dan mendapati kebanyakan orang-orang Islam ketika itu lebih bersetuju agar dilantik Sayyidina Osman. Maknanya bukan Sayyidina Osman yang melantik dirinya, bukanlah ia menawarkan dirinya, sebaliknya orang ramai telah melantiknya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tapi bila Abdullah bin Sabah ini meminta-minta jawatan, maka Sayyidina Osman berkata lagi padanya, tidakkah kamu tahu bahawa jawatan itu bukanlah satu kehormatan tetapi satu amanah? Apakah kamu sanggup memikul amanah itu sedangkan kamu baru saja memeluk Islam? Dan lebih daripada itu adalah kamu tidak layak untuk meminta sesuatu kedudukan, kerana hakikatnya Allah lah yang memberi kedudukan dan Allah jugalah kelak akan mencabut kedudukan jawatan seseorang. Ini menyebabkan Abdullah bin Sabah sangat kecewa dan akhirnya dia menyimpan perasaan dendam terhadap Sayyidina Osman. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lalu Abdullah bin Sabah pun mula menabur fitnah dan menimbulkan keraguan kepada orang-orang Islam, dan beliau menyatakan bahawa pewaris Nabi dan khalifah yang sah adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia yang mulakan, bukannya Sayyidina Abu Bakar, bukannya Sayyidina Umar, dan bukannya Sayyidina Osman, malah bukan sahabat-sahabat yang lain. Lalu dia menjajakan, dia menyebarkan fitnah ke sana ke sini, sampailah ke Mesir, ke Kufah, ke Basrah, untuk meyakinkan orang ramai akan kata-katanya, dan dia mendakwa apa yang dilakukan itu bukanlah atas kepentingan dirinya sendiri, bahkan dia menggunakan pakai nama Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kononnya apa yang dikatakan itu adalah datang daripada Sayyidina Ali yang merupakan pewaris Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malah Abdullah bin Sabah juga merupakan orang yang pertama dan terawal meletakkan Sayyidina Ali ke tahap yang lebih tinggi daripada Nabi SAW, di mana Abdullah bin Sabah pernah berkata, sesungguhnya yang menjadi Nabi pilihan Allah adalah Ali bin Abi Talib. Hanya kebetulan pada ketika itu malaikat Jibril mengantuk dan wahyu Allah diberikan kepada Muhammad, iaitu orang yang tidak berhak. Ini ungkapan ataupun kata-kata yang diucapkan oleh Abdullah bin Sabah, sampai macam tu sekali. Maknanya dia sudah melebihkan Sayyidina Ali daripada Nabi, sampai tahap menyalahkan malaikat Jibril alaihi salam, sedangkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyokong Sayyidina Ali itu secara keterlaluan, melampau-lampau, sampai tahap mengagung-agungkan, mendewakan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya Abdullah bin Sabah juga terlibat dalam komplot membunuh Sayyidina Osman. Kan dia terlibat sebenarnya kan. Bila Sayyidina Osman syahid, kemudian naik Sayyidina Ali sebagai khalifah, Sayyidina Ali turut sangat marah dengan Abdullah bin Sabah ini, kerana ialah mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Talib telah apa istilahnya, menghalau Abdullah bin Sabah ini supaya tidak tinggal di Madinah. Dan ini menambahkan lagi kemarahan, dendam Abdullah bin Sabah terhadap Sayyidina Ali.
Maka dia mulalah canang macam-macam kan. Kononnya adalah sebagai pengikut setia kepada Sayyidina Ali dan juga ahli bait. Orang-orang yang mungkin baru memeluk Islam, orang-orang yang jahil, mudah terpedaya dengan dakwah yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah kan. Kumpulannya sedikit demi sedikit akhirnya menjadi ramai. Masa ni tidak lagi dinamakan sebagai Syiah, mereka menamakan sebagai kumpulan Sabaiyah kan. Abdullah bin Sabah, jadi pengikutnya disebut sebagai Sabaiyah kan. Pengikut kepada Abdullah bin Sabah dikenali sebagai Sabaiyah, dan mereka ini turut dikenali sebagai golongan munafik. Golongan munafik. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, namun mereka tetap menyembunyikan diri dan mendakwa mengaku sebagai penyokong kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik itu bila para sahabat termasuklah Aisyah radhiyallahu anha mendesak Sayyidina Ali supaya menangkap dan menghukum mereka yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Osman, menyebabkan Sayyidina Ali sukar nak bertindak, dan Sayyidina Ali mengambil jalan berhati-hati kerana mereka, yakni kumpulan Sabaiyah ini sudah semakin ramai pengikutnya. Sudah tentu kalaulah katakan terus ditangkap Abdullah bin Sabah dan dihukum, nescaya keadaan akan menjadi semakin huru-hara. Maka sebab itu akhirnya Sayyidina Ali cuba untuk mengamankan dulu keadaan. Mereka yang tidak bersetuju dengan Sayyidina Ali cuba didamaikan terlebih dahulu, termasuklah yang menjadi pengikut kepada Muawiyah kan. Sebab Muawiyah juga tidak bersetuju, malah belum lagi membai'ah Sayyidina Ali sebagai khalifah, kerana menuntut Sayyidina Ali agar segera melaksanakan hukuman qisas kepada mereka yang terlibat membunuh Sayyidina Osman. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya pendekkan cerita. Golongan Sabaiyah ini yang menjadi pengikut kepada Abdullah bin Sabah, mereka tetap merancang untuk memporak-porandakan kesatuan umat Islam, khususnya di kalangan sahabat-sahabat. Bila mana mereka nampak usaha-usaha untuk mendamaikan, contoh antara kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan yang menyokong Aisyah radhiyallahu anha, yang menyokong kumpulan Aisyah radhiyallahu anha antaranya adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Allahumma Zubair bin Al-Awwam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha turut serta mengerjakan haji ketika Sayyidina Osman dibunuh, yang kemudiannya Sayyidina Ali pun dilantik menjadi khalifah. Maka kumpulan yang memihak kepada Aisyah keluar menuju, asalnya nak ke Madinah untuk berbincang dengan Sayyidina Ali. Tapi oleh kerana ketika itu Madinah dalam keadaan tidak aman, huru-hara disebabkan pemberontakan dan sebagainya, maka akhirnya mereka menuju ke setengah antara Basrah ataupun Kufah untuk berbincang dengan Sayyidina Ali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lalu mereka berjumpa di antara itulah, antara Kufah dan Basrah, saya tak ingat kan? Dan hampir-hampir mencapai kata sepakat. Sebab Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat yang menyokongnya mendesak agar Sayyidina Ali berusaha untuk melaksanakan hukuman segera ke atas orang yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman. Hampir sepakat dah. Tetapi kumpulan Abdullah bin Sabah ini bila melihat kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan Aisyah radhiyallahu anha hampir berjaya sepakat, lalu mereka pun memainkan peranan mereka seperti yang saya sebutkan sebelum ni. Mereka mengatur langkah, mereka membahagikan kumpulan mereka kepada dua kumpulan, lalu menyusup masuk
Satu kumpulan menyusup masuk ke kumpulan Sayyidina Ali, dan satu kumpulan lagi menyusup masuk ke kumpulan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka pun mula menimbulkan huru-hara, membunuh dan sebagainya, menyebabkan kedua-dua belah pihak, pihak Sayyidina Ali dan juga pihak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah tersalah sangka. Mereka menyangka bahawa yang menyerang kumpulan Sayyidina Ali adalah daripada kumpulan Aisyah radhiyallahu anha, manakala di pihak Aisyah radhiyallahu anha pula menyangka yang menyerang adalah daripada kumpulan Sayyidina Ali. Akhirnya kedua-dua pihak telah tersalah sangka, sedangkan yang menyerang itu adalah daripada kumpulan Sabaiyah, kumpulan yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah. Akhirnya berlakulah apa yang disebut sebagai perang Jamal. Perang Jamal. Tapi kalau kita baca, apatah lagi kalau sumbernya daripada Syiah, memang mereka akan menyalahkan kedua-dua belah pihak lah. Di pihak Sayyidina Ali salah, di pihak Aisyah radhiyallahu anha pun salah. Itu kalau kita baca sejarah yang bersumberkan Syiah. Sebab itu dalam hal ini kita kena berhati-hati. Walaupun ianya dianggap sebagai perang saudara yang pertama, melibatkan kumpulan umat Islam dan juga melibatkan sahabat. Di pihak Sayyidina Ali ramai juga sahabat, di pihak Aisyah radhiyallahu anha pun ramai juga sahabat. Jadi kita dalam hal ini perlu berhati-hati, maknanya kedua-duanya adalah di pihak yang benar. Masing-masing ada ijtihadnya. Perang Jamal dianggarkan sahabat dan juga orang-orang Islam yang terkorban antara 10 ke 13 ribu orang. Perang Jamal. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya berpunca daripada kumpulan Sabaiyah tadilah yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah. Baik, dalam perang Jamal, Sayyidina Ali tidak mengambil harta rampasan daripada Aisyah radhiyallahu anha, malah Sayyidina Ali turut mengiringi kepulangan Aisyah radhiyallahu anha ke Madinah. Itu adalah kisahnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setahun berlalu, kumpulan daripada Muawiyah kan, bila dapat tahu kumpulan Sayyidina Ali mula bergerak menuju ke Damsyik kan, menuju ke Damsyik, sebenarnya tujuannya adalah untuk berbincang, untuk berbincang dan meminta Muawiyah dan pasukannya agar berbai'ah, mengiktiraf Sayyidina Ali sebagai khalifah. Maka kumpulan Muawiyah tadi pun bergerak, akhirnya sampailah di Siffin kan? Dan bila sampai di Siffin, mereka pun hampir-hampir menemui kata sepakat. Lalu kumpulan yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah ini, yang dikenali sebagai kumpulan Sabaiyah, memainkan peranan seperti mana yang mereka telah buat dalam peperangan Jamal. Mereka membahagikan kumpulan mereka kepada dua, sebahagiannya menyusup masuk ke kumpulan Sayyidina Ali dan sebahagiannya pula menyusup masuk ke kumpulan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu mereka menimbulkan kekacauan, huru-hara, dan menyebabkan akhirnya kedua-dua kumpulan tadi, kumpulan Sayyidina Ali dan juga kumpulan Muawiyah, telah tersalah sangka. Mereka menyangka yang menyerang mereka adalah lawannya. Muawiyah menyangka yang menyerangnya adalah kumpulan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula menyangka yang menyerangnya adalah daripada kumpulan Muawiyah. Maka berlakulah apa yang disebut sebagai perang Siffin. Dan perang Siffin pula melibatkan korban di kalangan sahabat juga lebih ramai berbanding dengan perang Jamal. Ada yang menganggarkan antara 70 ke 100 ribu orang. Ini dianggap sebagai perang saudara yang kedua. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ianya berakhir dengan kumpulan di pihak Muawiyah menyerah dan mengangkat Al-Quran, tanda untuk berdamai, tanda untuk berdamai. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di pihak Sayyidina Ali bersetuju untuk berdamai, maka berlakulah apa yang disebut sebagai majlis tahkim.
dan majlis tahkim. Adalah ceritanya. Dan selesai majlis tahkim, maka sebahagian kecil di pihak yang menyokong Saidina Ali telah keluar daripada menyokong Saidina Ali. Lalu mereka menamakan kumpulan mereka sebagai Khawarij. Ini bulan lepas ada cerita. Mereka keluar daripada kumpulan yang menyokong Saidina Ali dan menamakan kumpulan mereka dengan nama Khawarij. Maksud Khawarij itu adalah orang yang keluar daripada menjadi penyokong Saidina Ali. Itu bermulanya nama Khawarij. Tapi Syiah tadi tetap berselindung di sebalik pengikut Saidina Ali. Mereka tak isytihar lagi, tidak menjelmakan kumpulan mereka dengan nama Syiah. Mereka masih lagi berselindung di sebalik penyokong Saidina Ali. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tapi mereka menimbulkan kekacauan secara berterusan. Dan memang mereka menyimpan perasaan dendam terhadap Saidina Ali dan juga para sahabat yang lain. Maka sebab itu mereka sentiasa menimbulkan kekacauan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada juga yang menyatakan bahawa mereka ini turut terlibat bekerjasama untuk merancang membunuh Saidina Ali. Kisah pembunuhan Saidina Ali nanti kita akan lihat selepas daripada ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semacam mereka turut bekerjasama dengan kumpulan Khawarij tadi, kan? Kumpulan Khawarij dah bernekat, kan, untuk membunuh Saidina Ali, untuk bunuh Muawiyah. Malah mereka juga turut merancang untuk membunuh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi akhirnya mereka sekadar berjaya membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kumpulan Abdullah bin Sabah ini mereka terus menimbulkan kekacauan, menimbulkan huru-hara, sehingga akhirnya membawa kepada pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan bila Sayyidina Ali bin Abi Thalib gugur syahid, maka akhirnya bukanlah majoriti, tetapi sebahagian besar, kan, sebahagian besarnya menyokong untuk dilantik Muawiyah sebagai khalifah, walaupun di pihak kumpulan Sayyidina Ali menyokong agar dilantik Sayyidina Hasan untuk menjadi khalifah, anak kepada Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Hasan menolak. Akhirnya jawatan khalifah itu diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan pun membina kerajaan atas nama Bani Umayyah. Bani Umayyah. Habislah maknanya Khulafa' Ar-Rasyidin, kan. Khulafa' Ar-Rasyidin berakhir dengan kewafatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Muawiyah mentadbir, tetapi kumpulan Sabaiyah ini tetap mengganggu, kan, tetap mengganggu, menimbulkan kekacauan, huru-hara. Namun mereka masih lagi belum menggunakan nama Syiah, kan. Dipendekkan cerita, bila Muawiyah wafat, dia telah melantik, sebelum wafat dia telah melantik anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi khalifah. Dia terus melantik anaknya lah, dan tidak seperti mana Khulafa' Rasyidin, yang mana secara umumnya pelantikan Khulafa' Rasyidin adalah atas dasar syura, atas dasar syura. Walaupun Sayyidina Abu Bakar terus mencadangkan agar dilantik Sayyidina Umar menjadi khalifah, namun ianya dipersetujui oleh semua sahabat. Maka sebab itu pelantikan Sayyidina Umar juga dianggap sebagai syura. Sayyidina Umar ketika sakit sebelum wafat, dia telah menamakan 6 orang sahabat, kan. Akhirnya tinggal 2 saya ceritakan tadi, iaitu antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina
Osman. Ini terpilihlah Saidina Osman sebagai khalifah juga atas dasar syura. Selepas kewafatan Saidina Osman, Saidina Ali pun dilantik atas dasar syura walaupun tidak majoriti, tapi kebanyakannya tetap menyokong Saidina Ali sebagai khalifah. Tetapi sesudah kewafatan Saidina Ali, naik Muawiyah, di mana Muawiyah disokong oleh kumpulannya. Kumpulannya maknanya tidaklah bersifat majoriti ataupun dikatakan sebagai syura. Lalu ia pun membentuk yang disebut sebagai kerajaan Bani Umayyah tadi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum Umayyah wafat, ia telah melantik anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi khalifah. Maka kita lihat di situ secara umumnya sudah tidak lagi atas dasar syura. Ia terus melantik anaknya sebagai khalifah. Maka sebab itulah kumpulan yang memihak kepada Saidina Ali, kan, kumpulan yang memihak kepada Saidina Ali yang penyokong, mereka dakwa sebagai penyokong kepada Saidina Ali, sehingga sampai tahap melampau-lampau menyokong Saidina Ali. Mereka tidak berpuas hati juga bila mana Yazid bin Muawiyah dilantik sebagai khalifah. Kononnya mereka nak memperjuangkan hak Saidina Ali. Maknanya mereka cuba nak mempertahankan hak khalifah itu adalah kepada Ahlul Bait, keturunan Saidina Ali. Sebab Saidina Ali menantu Nabi, kan, manakala isterinya adalah anak Nabi. Jadi ini dianggap sebagai keturunan Nabi. Dan mereka cuba untuk memperjuangkan pelantikan khalifah sepatutnya di kalangan ahli bait, maknanya anak-anak Saidina Ali. Ketika itu ada Saidina Husin dan ada juga Saidina Hasan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dipendekkan cerita, Saidina Husin ditawarkan perlindungan, malah dikatakan mereka nak menyerahkan jawatan khalifah kepada Saidina Husin asalkan Saidina Husin sanggup untuk pergi ke Kufah, kan. Maka dalam perjalanan sesampai saja di Karbala, Saidina Husin telah dibunuh dengan kejam. Dan kalau ikut kisah yang sebenarnya adalah dibunuh oleh mereka yang menjadi pengikut Saidina Ali secara melampau. Tapi mereka menuduh di pihak Yazid yang membunuh. Itu fitnah lah. InsyaAllah saya sambung sikit lepas ni.
Tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ringkaskan. Penduduk Kufah telah menawarkan sokongan, bantuan, pembelaan kepada Saidina Husain. Malah mereka turut bersetuju nak melantik Saidina Husain sebagai khalifah, nak menggantikan Yazid bin Muawiyah yang merupakan keluarga Bani Umayyah. Walaupun ramai di kalangan sahabat, termasuklah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kan, melarang Sayyidina Husain daripada pergi ke Kufah. Tapi Sayyidina Husain menyatakan hasrat dia pergi ke Kufah adalah untuk melihat keadaan di sana, dan ia tetap berkeras untuk pergi ke sana, memandangkan dia telah pun bermimpi bertemu Nabi SAW dan telah menetapkan sesuatu, kan. Dan bila dia tanya apa yang dia mimpi bertemu dengan Nabi, dia tidak menyatakan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di kalangan sahabat yang menghalang Sayyidina Husain daripada pergi ke Kufah kerana mereka sedia maklum mengetahui bahawa kebanyakan penduduk Kufah itu sebenarnya adalah menjadi penyokong kepada Abdullah bin Sabah tadi, kan. Sebab itu mereka tak bagi pergi, kan. Tetapi oleh kerana Sayyidina Husain tetap berkeras pergi juga, akhirnya bila sampai di Kufah, lebih tepat lagi di Karbala, Sayyidina Husain dan rombongannya telah diserang. Memang Yazid bin Muawiyah telah mengirimkan tentera untuk meninjau, untuk mengawasi dan sebagainya. Tapi bukan Yazid bin Muawiyah pergi mengarahkan tenteranya untuk membunuh Sayyidina Husain, bukan. Tujuan Yazid bin Muawiyah mengarahkan tenteranya adalah sekadar untuk mengawal keadaan. Maka kumpulan yang memihak kepada Abdullah bin Sabah tadi telah melakukan pengkhianatan, seperti mana mereka telah lakukan pengkhianatan terhadap Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan akhirnya mereka juga melakukan pengkhianatan terhadap Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan pembunuhan ke atas Sayyidina Husain ini memang dilakukan secara kejam, dan kemudian mereka mendakwa yang melakukan serangan, yang membunuh itu adalah kumpulan daripada khalifah, iaitu Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, sedangkan perkara sebenar adalah sebaliknya. Dan selepas daripada itulah baru mereka menamakan kumpulan mereka dengan nama Syiah. Dan ketika ini dikatakan akidah masih lagi
tidak ada beza. Cuma yang membezanya adalah dikatakan sebagai, kalau istilah sekarang ni, politik lah, aliran politik, fahaman politik. Dan akhirnya bila berlalu masa, membawa kepada kecelaruan dalam soal akidah, maka timbullah macam-macam dakwaan yang dibuat oleh kumpulan Syiah, sampai tahap mereka bukan setakat menyatakan Jibril sudah salah menyampaikan wahyu yang sepatutnya kepada Sayyidina Ali, tapi Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi. Malah mereka turut mengkafirkan sebahagian besar sahabat, termasuklah Khulafa Ar-Rashidin. Malah mereka turut berdoa dalam doa mereka agar sahabat tadi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, dilaknat oleh Allah. Itu disebut kan dalam doa mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu sedikitlah berkaitan dengan sejarah kemunculan kumpulan Syiah, di mana kalau kita lihat tadi, di zaman pemerintahan Sayyidina Ali sudah ada dah orang yang berfahaman sedemikian. Cuma namanya itu belum lagi. Namanya mula diguna pakai sesudah kewafatan Sayyidina Husin. Sayyidina Ali kalau tak salah wafat tahun 39, tak salah, tahun 39. Sayyidina Hasan tadi wafat lebih kurang tahun 61. Maknanya lebih kurang 20 tahun kemudian lah, sesudah kewafatan Sayyidina Ali, barulah mereka menggunakan nama Syiah dan mendakwa kononnya sebagai pengikut kepada Sayyidina Ali. Sedangkan kewujudan mereka di zaman Sayyidina Ali pun, Sayyidina Ali tidak mengiktiraf pahaman mereka. Tapi oleh kerana masa berlalu, lalu mereka pun mendakwa menjadi pengikut kepada Sayyidina Ali. Wallahu alam. Jadi itu sebuah sedikit berkaitan dengan kemunculan kumpulan Syiah. InsyaAllah akan datang kita lihat pula komplot perancangan khususnya yang dilakukan oleh golongan Khawarij dalam usaha untuk membunuh Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib. InsyaAllah wallahu alam. Sekadar itu yang boleh dikongsikan. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.